ditunjukkan dalam sejarah Nabi, dalam sejarah Nabi. Tadi perang Uhud kalah, satu lagi perang Khandaq. Perang Khandaq ni lagi menakutkan. Kota Madinah dikepung oleh 3.000 orang tentera Quraisy dan sekutunya. Sebab itu namakan Ahzab, sekutu Quraisy. Jadi Nabi dan orang-orang Islam rasa takut sangat, tuan-tuan, sangat bimbang. Kemudian daripada belakang, atas bukit sebelah belakang kota Madinah, Bani Quraidah berura-ura nak membantu tentera Ahzab. Kalaulah Yahudi Bani Quraidah ni turun atas bukit dari kampung, daripada perkampungan mereka, serang kota Madinah, memanglah habis. Sebab itu Nabi dalam keadaan yang tergesa-gesa, memilih beberapa puluh sahabat dihantar ke kampung Bani Quraidah. Jadi sahabat-sahabat inilah yang menjaga orang Yahudi Bani Quraidah. Kalau mereka keluar, mereka akan berlawanlah sebelum sampai di Madinah. Tapi Bani Quraidah, tuan-tuan, ditakdirkan Allah tak jadi membantu tentera Ahzab. Ketika itu, tuan-tuan, Nabi Muhammad dan orang-orang Islam berasa cemas, sangat cemas. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan syadidah. Pada masa itu orang-orang yang beriman diuji oleh Allah dengan ujian yang benar-benar menakutkan mereka, menggoncangkan perasaan mereka, iman mereka. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sehingga Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman besertanya berkata, mata nasrullah, bilakah kemenangan yang Allah janjikan ni, bila? Nampaknya kita ni dalam keadaan yang tertekan dan kita bahaya sangat. Kita bila-bila boleh dikalahkan oleh tentera Ahzab. Mata nasrullah, bila kedatangnya kemenangan yang Allah janjikan? Allah jawab, tuan-tuan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa kemenangan yang Allah janjikan itu sangat dekat. Sangat dekat itu 3 tahun, tuan-tuan. Tahun yang ke-8, Nabi dengan tenteranya 10,000 daripada Madinah dapat menawan kota Mekah dengan mudah, dengan senang, tanpa kedatangan tentera Islam tidak disedari oleh orang-orang Quraisy kota Mekah. Padahal, tuan-tuan, di dalam sirah disebutkan, kalau tentera jalan kaki ke berkuda seramai 10,000 orang, walaupun mereka ni berpecah-pecah, satu kumpulan 100 ke 50 ke berapa puluh, bila berjalan di padang pasir, biasanya habuk itu akan naik ke udara, akan dapat kelihatan habuk ni daripada jauh. Tapi sebagai mukjizat Nabi, orang Quraisy yang berkeliaran di padang pasir, seorang pun tak nampak adanya ni habuk padang pasir itu naik ke udara. Mereka tak nampak, mereka tak sangka. Tiba-tiba waktu malam, jauh malam, orang Quraisy Mekah dikejutkan bahawa tentera Islam sudah kepung mereka 10,000, tuan-tuan. Cuba kita fikir, inilah dikatakan apa ni,
mencapai cita-cita dengan Allah. Bila datang pertolongan Allah, maka tidak terfikirlah apa yang berlaku. Orang Islam pun tidak terfikir, Nabi pun tidak terfikir, orang Quraisy lagi tak terfikir. Tiba-tiba kota Mekah dikepung. Nabi kata, siapa masuk ke apa itu, ke Kaabah, duduk di dekat Kaabah, dia selamat. Siapa masuk rumah masing-masing, selamat. Siapa masuk rumah rumah Abu Sufyan, selamat. Abu Sufyan ni ketua Quraisy. Senang saja. Jadi masing-masing takut, kota Mekah dapat ditawan dengan mudah. Inilah di antara maksud apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah tadi, wa ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Nabi mencapai kemenangan dengan Allah, dapat pertolongan Allah yang dijanjikan. Itu pun sesudah 3 tahun, kerana perang Ahzab berlaku pada tahun 5 Hijrah, penawanan kota Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Kemudian ujung hikmah itu Ibnu Athaillah menyebutkan, wa ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Satu-satu cita-cita yang anda kejar, usahakan dengan bijaksana, kekuatan diri anda, maka tidak mudah tercapai. Ini dengan diri, yang tadi dengan Allah. Jadi kalau kita kejar cita-cita dengan kekuatan diri, dengan kehendak kita, usaha ikhtiar kita, kita tak ingat Allah, Ibnu Athaillah kata tak mudah tercapai. Tapi masalahnya tuan-tuan, orang kafir berusaha mengejar cita-cita mereka, tak ada pun ingat Allah. Orang Cina ingat apa dia? Sembahan mereka, tok pekong mereka. Tapi kenapa orang kafir ni lebih berjaya daripada kita? Katalah di bidang ekonomi, di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana adanya orang kafir. Orang kafir lebih berjaya. Dalam dunia ini pun orang kafir lebih berjaya. Jadi macam mana tuan-tuan? Mereka bekerja keras siang malam dengan memerah apa fikiran mereka, dengan menggunakan tenaga mereka. Tak ada pun ingat Allah. Tapi kenapa boleh berjaya? Inilah kita kena balik semula lah. Ingat semula Allah. Allah itu bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila bersifat Ar-Rahman, maka Allah itu janganlah kita samakan macam makhluk. Itulah rahmat Allah, meliputi sesuatu, seperti yang disebut dalam Quran, rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Walaupun dia kafir, dia akan dapat rahmat Allah ketika hidup di dunia. Sebab itulah tuan-tuan, Iblis pun bila dengar ayat ini, dia suka. Iblis, syaitan itu, mula-mula syaitan iblis ni duka cita tuan-tuan, masa ingatkan tempat mereka di neraka. Tapi bila syaitan ni dapat membaca ayat ini, rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku itu meliputi semua, tiap-tiap sesuatu, termasuklah iblis. Jadi kerana itulah iblis pun suka, walaupun aku jahat, ditentukan oleh Allah masuk neraka, tapi rahmat Allah juga aku dapat. Tapi kemudiannya turunlah ayat tuan-tuan yang menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, saat tubuha
lilladzina taqau. Aku akan tetapkan rahmatku itu kepada orang yang bertakwa. Ini di akhirat. Orang yang bertakwa, orang-orang mukmin sahaja yang akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya iblis tak dapat. Iblis pun masam muka lagi. Rupanya aku tak dapat juga. Jadi kerana itulah tuan-tuan, kita kenalah fikir begitu ya. Memanglah orang-orang kafir ini berjaya, lebih berjaya pada kita, kerana mereka juga dapat rahmat daripada Allah. Ikutlah firman Allah tadi, inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi sesuatu. Kita saja yang lain kalau ikut kehendak kita, biar orang kafir ni mati je. Kalaulah begitu, itu bukan Allah. Allah tidak macam tu. Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Setengah tafsir Ar-Rahim inilah di akhirat. Di akhirat orang kafir tak dapat. Di sana ada satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat ke tidak ayat ni? Kul man kharrama zinatallah allati akhraja li ibadi. Kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah ya Muhammad, bagi fahamlah kepada umatmu ya Muhammad, siapakah yang mengharamkan kesenangan dunia ini? Aku tak haramkan. Kesenangan dunia ni Allah tak haramkan. Yang memang dijadikan oleh Allah untuk hamba-hambanya, untuk manusia, untuk apa semua makhluk. Katakanlah ya Muhammad, disebut lagi sekali, ajarkanlah ya Muhammad kepada umatmu, kesenangan dunia itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam hidup mereka. Kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Artinya orang kafir pun juga dapat. Khalisatan yaumal qiyamah. Ini yang akhir itu. Khalisatan yaumal qiyamah, maknanya khusus besok orang mukmin saja dapat di hari akhirat. Orang kafir tak ada. Tunggulah tuan-tuan ni. Nak nunggu ni yang kita tak sabar ya. Sabarlah tuan-tuan ya. Dalam kitab-kitab tasawuf, orang-orang sufi kata tak dipisahkan hidup di dunia ini dengan alam akhirat kecuali bilailatin barzakhin, kecuali satu malam barzah saja. Maknanya tuan-tuan, bila kita mati itu, sampainya hari akhirat itu sekejap. Nabi Adam mati dahulu entah berapa juta tahun. Dia tak akan merasa Allah lamanya nak nunggu hari akhirat. Tidak begitu tuan-tuan. Sama saja. Yang anak-anak cucunya yang meninggal dunia sekarang dengan dia sama saja. Bila dibangkitkan oleh Allah dalam kubur, sama rasa. Kejap kita rasa lama, itulah yang kita tak mau mati. Dalam kitab ada diterangkan tuan-tuan, saya lupa satu kitab. Ulama ini kata, bayi-bayi dalam perut itu merasa kalau boleh duduk kat sini, ini ada segala-galanya. Bila lahir aja dunia, Allah, kalau tu macam ni kan cepat-cepat keluar daripada perut ibu lagi baik. Bila di dunia ni macam tu juga Allah dunia ni, kalau boleh hidup 1000 tahun. Tapi bila mati, Allah kalau tahu mati cepat lagi baik. Begitulah tuan-tuan, bila kita sampai ke akhirat memang betul. Jadi kematian ni tuan-tuan sebenarnya peningkatan, jangan dipandang sebaliknya. Macam orang kafir je lah.
Tapi orang kafir pun peningkatan juga. Orang Cina pun yang agama apa Konfusius ya, mereka pun mengatakan berkepercayaan peningkatan juga. Di sana lepas mati pun ada kehidupan, sama juga dengan kita. Tapi kepercayaan mereka berbeza lah ya. Sebab mereka percaya bapa yang mati boleh dibuatkan kereta dengan kertas, dibakar, nanti bapa boleh pakai kereta. Ini semua karut lah. Tapi idea asas itu, pemikiran asas di sana ada, kehidupan tu ada ya. Cuma salah pemikiran mereka, kerana itu adalah angan-angan kosong ya. Disebut dalam Quran. Mereka tu tak tahu. Kesimpulannya, apa pun kita mestilah dengan Allah ya. Apa pun masalah kita selesaikan dengan hakikat, iaitu dengan Allah. Jangan dengan syariat. Maknanya dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita, dengan usaha ikhtiar kita, itu jadi susah, jadi penat.